Salam sejahtera dan salam durian. Hari ini saya nak kongsikan satu lagi kaedah pengurusan perosak dan penyakit semasa durian berbuah. Contohnya kebun di sini menggunakan racun perosak yang kita cadangkan, iaitu menggunakan aron, alanda, aproni, azatin yang digilakan. Jadi kita dapati kebaikan menggunakan racun aron adalah dia boleh membunuh bukan hanya pada ulat pengorek buah, tetapi juga membunuh larva dan juga telur ulat pengorek buah. Jadi ini merupakan satu daripada kesan daripada pengurusan yang betul. Seterusnya juga kita tahu sekarang adalah musim hujan yang lebat dan kemungkinan besar pokok mendapat Phytophthora adalah sangat tinggi. Dan juga kemungkinan besar buah diserang oleh pest canker ataupun buah rosak reput disebabkan kanker juga adalah tinggi. Jadi salah satu faktor untuk mencegahnya kita sembuh dengan racun perosak, contohnya Feto, iaitu Metalaxy M. Kita sembuh pada setiap bulan sekurang-kurang sekali pada pokok dan juga pada buah untuk mencegah dan juga mengelakkan buah daripada kena serangan kanker. Kita nak juga memastikan supaya daun durian ini tidak mendapat penyakit hawa daun. Seandainya mendapat hawa daun, dia juga boleh menyebabkan proses fotosintesis terjejas dan seterusnya menyebabkan juga makanan tidak dihasilkan dengan banyak untuk kegunaan pokok. Dan untuk mendapatkan buah yang cantik dan juga sihat dan yang berkualiti, kita memerlukan daun yang sihat dan banyak, pokok yang sihat dan tidak berpenyakit. Jadi kaedahnya kita juga menggunakan semboran menggunakan racun kulat monserin untuk mencegah dan juga merawat penyakit kulat kanker, diserta dan gilingan dengan racun harimau. Jadi pengurusan penggilingan racun serogak juga sekurang-kurangnya boleh membantu mengurangkan masalah perosak dan penyakit. Yang buah yang berkualiti, satu daripada yang kita lihat buah di sini, warnanya adalah hijau. Banyak orang kata kalau buah pokok tua warnanya berwarna coklat, itu adalah mitos. Sebenarnya kita tahu kalau untuk mendapatkan buah yang hijau, dia sebenarnya adalah beberapa faktor. Pertama, daun harus mencukupi dan rimbun. Kedua ialah zat adalah seimbang, iaitu contohnya magnesium mencukupi, amino acid juga mencukupi, NPK yang mencukupi, boleh membantu. Dan seterusnya untuk mendapatkan biji yang keset ataupun biji yang kecil, penggunaan contohnya CBK boleh mengecilkan ataupun mengesetkan biji. Dan juga pengemburan baja contohnya Fruit 128, SP4, Superfruit dan juga baja SP361 turut membantu untuk menghasilkan buah yang berkualiti. Contoh dari segi warna yang lebih kuning emas, buah yang lebih berkrim. Dan kita tahu kualiti musangking juga terletak kepada kepahitan. Kita juga mahukan buah kita manis dan sedikit pahit, supaya ini merupakan satu daripada permintaan dari pasaran yang orang meminati, antaranya sebab musangking adalah buahnya adalah pahit. Jadi kalau penggunaan amino acid yang mencukupi, dia juga boleh menghasilkan buah yang kuning dan sedikit kehijauan, adapun ada orang kata lebam. Itu adalah ciri-ciri musangking yang berkualiti. Jadi kita nak lihat sesuatu buah yang sihat ialah buahnya dari segi luarnya hijau, dan bila kita buka nanti di dalamnya isinya adalah kuning ke emas sedikit kehijauan, dan kulit di dalamnya putih, bukan kuning tetapi adalah putih sekali, dan dengan kalsium yang mencukupi. Contohnya kita menyiram nanoka selepas berbunga dan selepas bunga antisis sekali, dua kali sebenarnya kita buat penyiraman nanoka, iaitu sebelum selepas berbunga dan selepas antisis, untuk memastikan kalsium yang mencukupi untuk durian, supaya kita tahu musangking menghadapi satu masalah, iaitu mudah merekah. Selepas gugur dalam beberapa jam ataupun keesokan hari sebelum kita jual, kulitnya sudah merekah. Jadi buah A jadi C. Jadi kalau kalsium mencukupi, buahnya tidak mudah merekah dan lebih tahan lama, iaitu jangka hayatnya lebih panjang. Kita nak memastikan pokok tidak sakit supaya buah yang kita hasil itu adalah buah yang berkualiti. Kalau kita makan buah ada contohnya yang ada sedikit masam, itu sudah menunjukkan pokok ada menghadapi masalah penyakit akar ataupun pokoknya tidak sehat. Tahun ini hujan boleh dikatakan adalah luar biasa mencukupi. Jadi masa fasa sekarang, dari sekarang membesar sehingga buah matang, memerlukan air yang mencukupi supaya buah kita mencapai saiz yang mencukupi. Sekiranya sekarang dari sini bermula kekurangan air, dia akan menyamakan biji hitam. Jadi kalau air yang mencukupi,
pengaruhan zat yang seimbang, kita boleh mengelakkan masalah biji hitam. Jadi untuk mengelakkan masalah biji hitam, kita perlu memastikan air yang mencukupi. Tetapi kalau air yang berlebihan juga boleh menyebabkan masalah kanker dan juga belang harimau. So dari segi ini, kita dengan persediaan mencukupi ini, kita boleh menghasilkan durian yang berkualitas supaya kita dapat bersaing di arena antarabangsa. Sebab hari ini persaingan penanaman durian bukan hanya dilakukan di Malaysia sahaja. Saya sebenarnya bergerak dalam serantau. Kita dapati musangking ditanam di Indonesia, di Filipina, di Laos, di Cambodia, di Hainan, di Vietnam, di Thailand, di Myanmar, di Sri Lanka pun ada hubungi. Ada juga yang tanam di Costa Rica, di Panama pun ada. Jadi kita tahu banyak negara mula menanam. Jadi untuk kita bersaing secara sihat di arena global atau antarabangsa, kita perlu memastikan kualiti kita adalah seragam dan konsisten. Kalau dahan yang kecil seperti ini, yang terlindung, kalau kita lihat di sini dahan yang kecil dan terlindung ni sebenarnya tidak boleh menyimpan terlalu banyak. Dan buah yang ni adalah kecil dan bentuknya tidak, kita kena buang. Dan di sini kita lihat, kita cuma boleh menyimpan lebih kurang sebiji atau dua sahaja. So kalau kita lihat dari segi bentuknya, ini adalah 2 atau 3 kita buang. Tinggal, dan yang biasa kita buang di hujung, kita simpan yang lebih dekat di sini supaya dahan tidak patah. Dan kita lihat di sini ialah kita hanya boleh menyimpan 2 biji sahaja maksimal lah. Dan kalau boleh, durian harus dibiarkan berbuah pada setiap dahan yang berlainan supaya zat dapat diagihkan lebih seragam, bukan hanya tumpu di bahagian bawah ataupun di atas sahaja. So jadi kalau kita melakukan penjarangan buah, kita juga harus mengambil kira dari segi buah tempatnya itu berada secara seragam di keseluruhan pokok, bukan hanya pada satu bahagian sahaja. So kita lihat di sini lagi, kita tengok contohnya. Macam dahan di sini juga kecil. Dan kita tengok buah di sini kebanyakan bengkok juga. Kita tidak ada pilihan, kita kena simpan. Jadi kita mungkin yang buah di hujung ni kita buang juga lagi. Dan yang ni lebih kurang bentuknya adalah lebih kurang, yang ni kurang simetris, jadi kita buang sebiji lagi. Okey. Sebenarnya kita lihat lagi contohnya. Yang di atas ini juga kita lihat, yang ni bentuknya kecil, tak simetris, kita buang. Yang ni 2 biji bertindih. Biasa 2 biji bertindih kita kena buang sebiji lah. Kalau 2 biji bertindih, biasanya tu kalau 2 biji contohnya bertindih, biasanya ulat boleh bertelur di dalam dan racun biasanya kita tidak sampai. Jadi lebih baiknya kita buang sebiji supaya masalah buah diserang oleh ulat pengorek buah dapat dikurangkan. Jadi kita harus melakukan penjarangan buah mengikut bentuk dan juga saiz dan juga kedudukannya, adakah dia bertindih atau tidak. Yang ini pun sebenarnya kita boleh buang lagi. Contohnya di sini pun kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya terlalu banyak juga, kita terpaksa memilih buah yang lebih bulat. Ini kurang, so kita buang ini juga. Ini pun kita kena buang sebiji lagi, tinggal 4 sahaja. Ini pun kurang bulat, kita buang. Sebab di sini kita lihat, ini buah yang terlalu rapat dekat dahan utama, kita buang juga. Tengok contoh di sini. So kita buang di sini juga. Ini juga contoh yang buah kita nak buang juga. Yang ini sama juga, buah ini adalah buah yang bentuk yang tidak simetri, kita buang. So yang ini pun kurang simetri, kita hanya simpan. Yang ini kita kena buang sebab buah dia melipat daripada sini ya. Tengok dia melipat dari sini ke sini. Buah di sini sebenarnya melipat lah. Ini pun kita tidak nak buah. Seterusnya kita lihat juga buah di sini, yang buah yang bertindih di sini. Yang ni sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang ni kita perlu hanya simpan hingga 3 sahaja, kita buang. Ini buang. Yang ni kita buang.
yang ini pun sebenarnya tak cantik ya, kita terpaksa buang. Ini yang ni memang tak cantik, kita lihat memang bentuknya langsung tak cantik, kita terpaksa buang juga. Oke, kita buang lagi. Yang atas yang betina tu kita buang lagi. Ini pun kita buang. Yang ni pun kita buang. Ini yang kita buang juga. Buah yang tak simetri kita semua buang. Oke, dalam penjarangan buah ni kita lihat satu lagi faktor yang menyumbang kepada kejayaan buah adalah kaedah pencantasan dahan. Kita lihat contohnya dahan di sini ya. Sebelum ni biasanya saya pernah kongsikan ialah dahan mendata ataupun dahan betina. Dahan mendaga adalah dahan jantan. So kita lihat di sini, yang ni kita pernah melakukan cantasan. Jadi dia berbuah pada dahan yang mendata. Jadi bahannya besar, dia tidak akan kering. Contoh dua di sini kita lihat lah, kita sudah potong di sini. Dahan sini membesar dan dua dahan di sini membesar. Jadi berbuah dahannya tidak kering. Contohnya juga ada yang dulu mungkin penyantasan dilakukan lambat. Jadi dahan ini sebenarnya berbuah tetapi mendata, tetapi dahan ini tidak membesar sebab dia sudah terlindung. Jadi sebenarnya dahan ini selepas berbuah dia akan kering. Jadi kita lihat lagi contohnya juga dahan-dahan yang kita buat. Kita lihat kebanyakan durian semua berbuah di dahan mendata ataupun menjuram ke bawah, iaitu dahan reproduktif ataupun biasa saya kenali sebagai dahan betina. Kalau kita lihat di sini ya, ada bentuk hitam nah, nampak? So ini maksudnya ulat sudah masuk. Saya tunjukkan di sini. So ini adalah disebabkan kalau kita tidak buat lah, memang bermasalah. Sebab di sini racun tidak bersampai. Okay. So selepas kita buang, kita boleh lihat keadaan di sini. Buah yang kita buang ni, tengok kelilingnya. So kalau kita nak lihat berapa biji yang kita sudah buang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah buang. Dan masih kalau kita lihat di sini, pokok umum yang ni lebih kurang dalam 7 tahun. Masih ada lebih kurang 70 biji di atas lagi. Dan kita perlu mungkin melakukan sekali lagi pembuangan lebih kurang dalam 20 biji. Maksimum mungkin kita bersimpan dalam 40 sahaja. Kalau tidak, pokok akan stres. Pun ni pakai apa? Sebenarnya cara mudah dan yang tajam, mata pisau. Oh, yang ini mata pisau yang kita biasa pakai. Dicangkuk dalam ni dan diikat dengan klip. Jadi dia sangat ketat dan berkesan dan dia agak tajam ya. Jadi kita lihat kebaikan ialah kalau dengan yang ni cukup tajam. Nampak? So, penjarangan buah merupakan satu daripada kaedah untuk mengelakkan pokok stres dan mati. Dan juga untuk memastikan durian boleh berbuah pada musim tahun hadapan. Dan biasanya kalau boleh durian hanya setahun berbuah sekali sudah mencukupi. Dan juga dengan kaedah-kaedah yang kita lakukan sebelum ni, yang tahun ini boleh dikatakan kebaikan orang buah tidak jadi. Disebabkan masalah hujan yang berlebihan. Tetapi kita lihat kebun di sini, di Sungai Siput di sini, hujan juga adalah sangat tinggi, tetapi kejayaan buah tinggi. Antara beberapa faktor yang menyumbang kepada kejayaan buah, satu daripadanya pengurusan kebun, kedua dari segi pembajaan yang seimbang dan yang betul, ketiga dari segi cantasan dahan, persediaan dahan yang betul, dan keempat, satu lagi yang faktor penting, kualiti sumber tenaga pekerjaan dan juga termasuk pengurusan ataupun manager ataupun pengelola yang terlibat dalam kebun juga penting. Ataupun satu lagi yang paling penting lagi adalah pelabur sendiri. Sebagai pelabur ada yang kos yang kita boleh jimat,
ada yang cost yang kita perlu belanja, jadi dalam penahanan durian terutama Musangking merupakan satu daripada yang paling suka sebab kejadian buah berbanding dengan variety lain, contohnya montong, duri hitam dan lain-lain. Musangking adalah jauh lebih rendah. So sekian, terima kasih untuk kali ini dalam perjalanan buah.